Oh, saya tak nampak lagi. Tekan screen dulu korang dan share dulu live kita. Matlab Gamers. Sebagai duration saya baru 2 minit, dia tak keluar lagi. Dan jangan lupa follow kawan-kawan kita yang pemurah ni, yang terbang-terbang, yang bagi gift. Kerana dia pasti akan follow you all balik. Kan? Kita nak follow orang, biar kita follow orang dulu dan orang akan follow kita. Itu dah cara dia. Okay, bahan edit. Baik, sebelum kita ke apa yang seperti saya buat tajuk tu berkenaan dengan MACD pun kena fitnah korang. MACD pun kena fitnah dengan walaun lately zaman fitnah ni dia tak terlepas. Bayangkan MACD pun jadi mangsa fitnah oleh walaun. Korang bayangkanlah. Saya ingat kita je yang kena fitnah sebagai penyokong PH. Tetapi rupa-rupanya MACD pun tak terlepas difitnah oleh walaun. Lepas tu berkenaan dengan lombong emas. Wow, hebat betul mereka menjarah hasil bumi negeri mereka ya. Jadi mungkinlah dalam masa 2 penggal akan datang lagi, mungkin tak ada apa dah nak dijarah di bumi Kelantan tu. Okey. Saya nak komen sedikit berkenaan dengan PM Anwar tingkatkan profil ataupun profil Malaysia di AS pada 20 hingga 24 September. Okey, Malaysia dan Datuk Seri Anwar Ibrahim memperkukuhkan hubungan. Thank you Syam 780, follow Syam, jangan lupa. Memperkukuhkan hubungan dua hala antara Turki, MAHB, kendalikan ISG. Turki berpuas hati dengan kejayaan Malaysia, iaitu Airport Holdings, Malaysia Airport Holdings Sdn Bhd. Airport Holdings Berhad. Maafkan saya. Dalam mengendalikan lapangan terbang antarabangsa Sabiha Gökçen di Istanbul. Persetujuan ini termasuk mengadakan landasan runway yang lebih panjang. Maknanya terbaiklah. Okey. Pembelian peralatan ketenteraan. Malaysia sedia pertimbang membeli peralatan ketenteraan yang sesuai daripada Turki. Mesti dapat diskaun sebab dia kan best friend dengan PMX. Jadi peralatan yang diperlukan akan diputuskan oleh Majlis Angkatan Tentera Malaysia. Terbaik. Okey, apa lagi? Berdasarkan kenyataan bersama, PM Anwar dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk sekeras-kerasnya pembakaran Al-Quran dan wacana populis hasut kebenaran dan kebencian terhadap umat Islam. Minta PBB dan kerajaan wujudkan dunia tingkat usaha, wujudkan toleransi agama dan sambut baik penerimaan resolusi Perhimpunan Agong 76/254 untuk Isytihar 15 Mac sebagai Hari Antarabangsa memerangi Islamofobia. Saya ulang, ramai yang menyambut baik satu resolusi untuk Isytihar 15 hari bulan Mac sebagai Hari Antarabangsa memerangi Islamofobia. Okey. Dengan Iraq pula. Malaysia akan buka semula kedudukan di Baghdad setelah lebih 20 tahun. Wow. Malaysia akan buka semula kedutaan di Baghdad untuk mudah rakyat Malaysia, urusan rakyat Malaysia dan sebagainya di Baghdad, di Iraq selepas 20 tahun. Saya kalau bab Iraq ni saya agak sedih lah dengan cerita bagaimana jatuhnya rejim pemerintahan, sampai sebab saya tengok ramai juga tentera Amerika yang telah mengecam kerajaan Amerika kerana mereka dihantar ke Iraq dan membunuh ramai rakyat Iraq khususnya yang menjadi mangsa, dan membincangkan penerokaan kerjasama baru bersama Iraq. Okey, di Thailand pula perbincangan termasuk isu sempadan, proses damai selatan Thailand dan isu serantau. Okey, dengan Iran meningkatkan kerjasama dalam bidang termasuk ekonomi, pendidikan, keterjaminan makanan, sains dan teknologi, peneroka potensi kerjasama baharu. Okey, dengan Sri Lanka mengadakan pertukaran lawatan di peringkat tertinggi, meningkatkan lagi kerjasama dalam sektor perdagangan dan pelaburan, pendidikan, pelancongan dan kebudayaan, pembangunan sumber manusia. Okey, what else? Wakil Presiden AS
dengan Wakil Presiden Amerika Syarikat berbincang mengenai utusan khas Presiden AS mengenai iklim, John Kerry mengenai isu alam sekitar, tenaga boleh baharu dan pemanasan global. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim berhasrat untuk terus bekerjasama dalam peralihan tenaga boleh baharu, pengurangan pelepasan gas, kewangan iklim dan teknologi. Dan apa lagi? Pengerusi ET. Dan berbincang bersama Helen Clark, pengerusi lembaga inisiatif. Thank you Rashid, follow Rashid guys. Pengerusi lembaga inisiatif ketelusan industri ekstraktif ET, yang juga mantan Perdana Menteri New Zealand, mengenai pentingnya sektor pelombongan dan penggalian melaksanakan tadbir urus yang baik, ketelusan dan accountability, dan turut bertukar pandangan mengenai isu tempatan bersama. Okey, baik, itu antara sedikit. Ada banyak lagi nanti yang berkenaan dengan bertemu pemain industri dan pelabur AS. Nanti lepas ini saya akan kongsikan. Okey, kita balik kepada tajuk kita lah ya. Berkenaan dengan apa yang saya katakan tadi mengenai fitnah kepada MACD. MACD ada keluarkan satu kenyataan sekejap ada keluarkan kenyataan. Saya bacakan kenyataan oleh beliau, oleh pihak MACD. Saya tak sangka rupanya walaupun ni bukan level dia biasa-biasa dia bukan fitnah PMX, bukan fitnah kerajaan je, dia boleh fitnah MACD juga. Terkejut juga saya bila membacanya. Rupanya itu adalah fitnah. Saya ingat MACD ni memang nak charge dia. Rupanya MACD hanya beri percuma tapi dia nak bayar juga. Kau nampak? Okay, we wish to address the recent incident at McDonald's, Taman Buaya, where a customer was charged requesting additional chili sauce at our restaurant. We take this matter seriously and wish to provide an explanation. Okay, bagi saya ini adalah satu busuk perangai lah. Satu busuk perangai aku, kau tahu tak? Jadi inilah mereka telah bila kita baca kenyataan daripada MACD ni berkenaan dengan isu beli sos tu, menurut pengurusan MACD, berdasarkan aku tak payah baca dalam bahasa Inggeris tu, aku terus simpulkan kepada korang senang. Aku takut walaupun tak faham. Jadi menurut pengurusan MACD, berdasarkan rakaman CCTV, sebenarnya asal kejadian pekerja tersilap memberi sos kurang, tak sesuai dengan jumlah pesanan. Pelanggan tu pun minta sos tambahan. Pekerja tu beri sos secara percuma, tetapi pelanggan itu berkeras nak bayar dan minta resit dan memberitahu sos itu walaupun dah diberitahu sos itu percuma. Maksudnya di sini, walaupun MACD telah memberitahu bahawa sos itu adalah sos percuma, tetapi pelanggan tersebut tetap nak bayar juga. Nampaknya memang dengan niat orang itu nak buat isu lah, nak fitnah kerajaan. Sampaikan sanggup buat kerja bodoh sampai macam tu sekali. Kenapa hitam sangat hati ko? Aku tak faham lah, kan? Tapi dia lupa sekarang ni ada CCTV di mana-mana. Dan MACD dah buat report polis, dah tak memasak, kau kena panggil polis. Jangan nanti kerana kata ada pihak atasan pula nak dan kau play victim berkenaan dengan perkara ini, kan? Tak pernah lagi aku jumpa orang bodoh yang MACD bagi sos percuma, tiba-tiba dia nak bayar sos MACD tu sebanyak 10 paket tu semata-mata dia nak buat konten. Serius bodoh weh. Kebodohan macam ni walaupun Najah yang ada, kan? Punyalah busuk perangai. MACD dah bagi sos percuma, tapi dia pula yang paksa staff MACD untuk jual sos cili tersebut demi konten, demi post cerita bohong. Terbaik. Jadi rupa-rupanya orang yang telah viralkan dan sanggup membayar sos MACD tersebut adalah bernama Saiful Adli Abdul Wahab. Dia up posting kena bayar sos dekat MACD ni. Dan hari ni MACD telah report polis berkenaan dengan fitnah yang dia buat dekat social media semata-mata untuk konten tersebut. Korek rupanya dia ni calon bersatu di Gemencih pada PRU ke-14. Okey, maknanya kalau tak fitnah bukanlah Perikatan Nasional.
Okey, saya pusingkan. Ini. Nampak tak? Saiful Adli bin Wahab tu. Pada PRU ke 14. Dan ini posting dia. Okay. Ini posting dia. Alright. Lenguh dah. Benda ni berat. Terkejut aku. Saya baik tak terbalik air. Okay. Jadi malulah buat perangai macam tu. Dah tua-tua. Bukan budak-budak lagi. Sampai sengaja nak buat posting, nak buat konten disebabkan oleh kau terdesak nak salahkan kerajaan hanya kerana sos MACD. Jadi orang inilah, ingat betul-betul nama dia tu. Dia adalah calon bersatu bagi PRU 14 yang lepas. Mungkinlah dia kalah kot. Ya, dia kalah. Dia kalah kepada UMNO. Dia kalah kepada BN. So, inilah dikatakan fitnah makan diri, guys. Inilah dikatakan fitnah makan diri. Sebab itu saya kata, sendiri meroyan nak bayar, lepas tu menyalahkan MACD buat konten dan dia ingat bukti tak ada. Jelas lagi terang bahawa dia telah membuat cerita tipu dan sangkaan jahat. Maknanya dia nak suruh orang benci MACD lah. Sebenarnya perkara ni antara orang tu dengan MACD je. Betul, kita tak nak campur. Sehinggalah puak-puak ini bawa cerita tertindas. Dan sebenarnya MACD kononnya charge chili sauce itu ke atas pengguna. Lepas tu bila kita ambil screenshot dan bukti-bukti penyebar, puak-puak ini kata setro kerajaan yang menyamak untuk mendapatkan game PN ini bodoh. Dia kata apa? Dia kata, oh, ini orang menyamar je nak suruh tunjuk kononnya game PN ni sengaja lah nak buat takkanlah bodoh macam tu sekali kan. Orang-orang Perikatan Nasional ni, tapi terbukti bodoh tau. Terbukti bodoh dan ada niat tak betul lah, niat jahat. Kalau beginilah, tak malu ke sendiri desak nak bayar, nak receipt, lepas tu sebar fitnah kepada MACD dan kata kononnya kerajaan yang menyebabkan tertindasnya kamu dengan sos MACD tersebut. Sampai ke tahap ini kau meroyan nak kata tertindas, menderita, terseksa, kesian. Ramai sangat orang gila sekarang ni. Ramai sangat orang yang mental sekarang ni. Sebab dia tak dapat terima kenyataan yang kerajaan sekarang ini perform. Kerajaan sekarang ini terbaiklah antara kerajaan-kerajaan sebelum ini. Tapi pujalah bagus kerajaan sekarang sampaikan untuk tunjukkan mereka tertindas pun. Mereka perlu berusaha pergi beli sos dekat MACD untuk buat-buat kononnya tertindas dan sebagainya. Nasib baik viral. Sebab kita boleh belajar daripada kebodohan-kebodohan puak-puak macam ni. Dan walau-walau yang nak buat nak buat konten yang sama, supaya hati-hatilah. Sebab kadang-kadang kalau niat kita ni tak betul daripada awal, kita ni dah niat yang pasal niat yang nak memburukkan orang lain, nak memfitnah orang lain, kadang-kadang Allah bagi dia akan terbuka juga aib kau. Kebenaran itu akan terbit jua. Dah banyak dah begitu. Dah banyak dah peristiwa-peristiwa yang sengaja direka-reka oleh walaun semata-mata mereka ni nak menyalahkan kerajaan dan sebagainya. Lasas terkantoi sendiri. Dan MACD tu tak bodoh lah. Kau tahu tak MACD tu tak bodoh? Kau bayangkan dia pergi meroyan, dia pergi maki hamun staff MACD. Tolonglah saya MACD, saya nak bayar chili sauce tu sebab saya nak buat konten kecam kerajaan di Facebook. Tolonglah MACD, something like that lah. Aku rasa keadaan dia. Okay, baik. Kita tutup dulu cerita MACD. Kalau ada orang nak naik untuk bercerita nanti, kita bawa lah naik kan. Tapi sekarang ni saya nak cerita berkenaan dengan lumbung emas di Kelantan berkait pemimpin PAS dan menjejaskan haiwan-haiwan terancam. Tak habis-habis pemimpin PAS ni dengan hasil bumi kan.
Mereka ni macam tak reti nak jana ekonomi negeri tanpa menjarah hasil-hasil bumi di tempat mereka tu. Sebelum ni dengan balaknya, dengan REE-nya. Sekarang ni timbul pula satu cerita berkenaan dengan Lombong Emas. Dahsyat. Kelantan ni kaya, tapi tak sampai ke rakyat dia. Nak buat macam mana, korang kena hadaplah untuk masa 5 tahun ni. Kita baru saja selesai pilihan raya negeri. Saya sangat sedih lah melihat perkara ini. Baru saja lepas pilihan raya, dia dah start dah. Rupanya. Pajakan pula, korang tahu tak lama mana? Pajakan tanah Lombong Emas ini adalah selama 82 tahun. Pajakan ini selama 82 tahun. Even lepas satu penggal ni, ada kerajaan baru yang ambil alih kerajaan PAS di Kelantan ni, masih lagi tak dapat mengubah hakikat yang tanah dan hasil bumi Kelantan telah dijarah oleh puak-puak yang tamak. Ya. Okey, Lombong Emas tu, korang tahu tak berkeluasan berapa luasnya? 492.2 ekar. Aku ulang balik. Keluasan Lombong Emas ni adalah 492.2 ekar. Di Dabung Kelantan. Hadam elok-elok. Akademi Yakin, iaitu GLC milik Kelantan, ada nama Datuk Ni Amar, Datuk Taqiyuddin dan Datuk Azami sebagai Board of Director kawasan Lombong Emas. Mereka memang menyakau habis-habis hasil bumi weh. Aku ulang sekali, Akademi Yakin GLC milik Kerajaan Kelantan ada nama Datuk Ni Amar, Datuk Taqiyuddin dan Datuk Azami sebagai Board of Director kepada syarikat tersebut yang dapat kawasan Lombong Emas itu. Keluasan 185 buah padang bola atau 492.2 ekar di Dabung Kuala Krai. Pajakan selama 82 tahun. Nama GLC itu Akademi Yakin Sdn Bhd milik Yayasan Kelantan Darul Naim. Nama syarikat kerjasama DAZ Holding, DAZR Holding Sdn Bhd. Merujuk kepada DARS. Susahlah sebut DARS kan. Tak ada nama senang sikit ke kau nak letak sebagai syarikat DARS Holding. DAZR. macam mana aku nak pronounce ni? DAZR kan. Walaupun dapat apa? Walaupun dapat apa? Akademi Yakin GLC milik Kelantan ada nama Dwi Amar, ada nama Taqiyuddin, ada nama Datuk Azami yang mendapat kawasan Melombong di Kelantan. GLC Kelantan terlibat Lombong Emas seluas 108. Saya ulang balik yang baru masuk. GLC Kelantan terlibat Lombong Emas seluas 185 buah padang bola sepak. Ancam kepupusan haiwan spesies seperti tapir, gajah, enggang, merak. Walaupun pun terancam juga. Dan pajakan selama 82 tahun ya. Spesies tapir, gajah, enggang, merak dan walaun dan lain-lain. Mungkin rimau pun ada jugalah. Kan? Okey, aku baca yang Malaysia Kini, apa laporan Malaysia Kini
sebuah syarikat berkaitan Kerajaan Kelantan sedang membangunkan projek melombok emas seluas 185 buah padang bola di tengah-tengah hutan simpan negeri itu yang kini melalui melombok emas seluas 185 buah padang bola di tengah-tengah hutan simpan negeri itu yang kini melalui padang bola di tengah-tengah hutan simpan negeri itu yang kini melalui